tempatnya di mana bukti bertulis telah ditemui. Penemuan sebuah prasasti atau batu bersurat telah membuktikan dakwaan ini. Batu bersurat Kuala Berang yang ditemui di daerah Kampung Buluh, Kuala Berang, Ulu Terengganu, yang ditemui Gulam Al-Bakhari. Batu bersurat tersebut mencatatkan undang-undang Islam dan agama Islam adalah asas pemerintahan kerajaan dan rakyat Terengganu. Menurut Profesor Said Nuqaib Al-Attas, batu bersurat Kuala Berang bertarikh 4 Rajab 702 Hijriah atau bersamaan dengan 22 Februari 1303 Masehi. Di bumi bertuah ini saya telah menjejaki seorang ulama dan pemimpin Islam yang ulung di zaman lampau ketika penjajah mula menunjukkan taringnya di tanah Melayu. Orang yang saya maksudkan adalah Said Abdul Rahman bin Muhammad Ali Idrus atau lebih dikenali dengan nama Tokku Paluh. Said Abdul Rahman bin Muhammad Ali Idrus atau Tokku Paluh adalah ulama yang berkecimpung dalam bidang agama, pentadbiran dan diplomatik di Terengganu. Beliau hidup dalam zaman pemerintahan 8 orang sultan silih berganti. Paling lama dan paling kuat pengaruh beliau ialah semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu kedua. Dilahirkan pada tahun 1817 Masehi bersamaan dengan 1236 Hijriah di Kampung Cabang 3 Kuala Terengganu, Tokku Paluh adalah nasab ke-32 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarga Ali Idrus. Nasab sebelah bapaknya sampai kepada Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, anak Sayyidatina Fatimah al-Zahrah radhiyallahu anhu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Hajah Aminah ialah isteri pertama daripada beberapa orang isteri Said Muhammad yang terkenal dengan gelaran Tokku Tuan Besar. Sasilah Tokku Paluh. Dia ni daripada Arab. Tempatnya nama satu negeri lah, Hadraul Maut. Keturunan lah, keturunan dia. Dia lahir di Malaysia. Saya kini berada di daerah Paluh. Daerah ini dan Ulu Terengganu telah diberi oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga kepada Tokku Paluh untuk mentadbir. Beliau juga diterima sebagai penasihat pertama dan utama kepada Sultan dalam pelbagai persoalan. Beliau tegas dan pintar dalam bidang diplomatik dan sering diberi peluang mewakili Sultan berunding dengan pihak British, sehingga pada zaman itu British gagal menjajah Terengganu. Tokku Paluh telah mendapat pendidikan awal dari ayahnya, Tokku Tuan Besar. Kemudian ayahnya telah mengirimnya ke Makkatul Mukarramah. Dia anak dia ramai. Tuan dagang, Syed Sagah, katanya lebih kurang dengan anak sulung dia. Anak sulung dia Syed Sagah lah. Di Mekah, Tokku Paluh telah mempelajari agama Islam dari pelbagai ulama ahli sunnah wal jumaah. Ilmu dan pengalaman yang beliau dapat
telah dibawa pulang ke Terengganu untuk dikongsi bersama dengan masyarakat Islam di sini. Inilah Masjid Cabang 3 yang didirikan oleh ayah Tok Paluh. Tok Paluh telah mula mengajar di kampung Cabang 3 yang didirikan ayahnya. Segala ilmu yang dipelajari selama 10 tahun di Mekah telah dicurahkan di masjid ini. Tugas yang paling mencabar yang Tok Paluh terima adalah bidang pentadbiran, pemerintahan dan jihadnya menentang Inggris. Sultan Zainal Abidin ketiga amat mengasihi Tok Paluh yang dipanggil baginda ayahanda. Istana ketika itu amat memerlukan nasihat dan tunjuk ajar dari Tok Paluh. Sultan Zainal Abidin ketiga adalah seorang yang warak dan adil. Pelantikan baginda telah disokong kuat oleh Menteri Besar Datuk Said Amdullah dan Tok Paluh. Ketika era Sultan Zainal Abidin, Tok Paluh telah dilantik sebagai Syekhul Ulama Terengganu dan menjadi anggota Majlis Musyawarat Negeri. Dalam menjejaki Tok Paluh, saya dapati banyak kisah menarik pertentangan Tok Paluh dengan Inggris di Terengganu. Kemuncak pertentangan di antara kerajaan Terengganu dan Inggris berlaku apabila Inggris menyerang dan menggunakan kapal-kapal perang. Kapal-kapal Inggris dengan biadabnya telah melepaskan tembakan meriam dan senapang ke kawasan pesisiran pantai ini. Maka Sultan Zainal Abidin ketiga telah meminta bantuan Tok Paluh. Keadaan kota Kuala Terengganu telah menjadi gempar dan cemas. Namun Tok Paluh dan pembantu-pembantunya tetap tenang. Tok Paluh telah memimpin pasukan pertahanan untuk menghadapi serangan Inggris. Ketika menghadapi serangan Inggris, Tok Paluh mengambil segenggam pasir dan melontar ke arah kapal-kapal Inggris yang sedang menembak ke arah pantai Terengganu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ekoran peristiwa itu, Inggris menjadi takut lalu dengan segera meninggalkan Terengganu. Menurut laporan Sir Hugh Clifford, mereka telah melihat beribu-ribu tentera Islam sedang menuju ke arah mereka. Perlu diketahui bahawa rakyat Terengganu ketika itu hanya sekitar 10,000 orang sahaja. Perjuangan tidak kenal hidup atau mati. Itulah falsafah Tok Paluh. Kawasan Paluh adalah daerah pentadbiran Tok Paluh. Beliau juga menjadi pengawas kepada daerah Hulu Terengganu yang terkenal dengan warisan Islam dan pejuangnya yang tidak kenal erti berundur. Tok mentadbir kawasan pentadbirannya dengan bantuan pembantu-pembantunya yang amanah. Segala urusan pentadbiran beliau akan lakukan di balai yang didirikan di sebelah rumahnya ini. Di balai ini juga Tok Paluh menjalankan aktiviti kelas agamanya.
Dia ni di tempat rojokan agama. Jadi pihak tuanku segala agama berhubung dengan agama lah, dirojok pada Tok Paluh. Dari pengamatan saya di balai ini dan Masjid Cabang 3 telah menjadi pusat bagi Tok Paluh untuk memimpin dan membimbing masyarakat dengan ilmu-ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis dan nahwu saraf. Tok Paluh telah mengarang kitab Ma'rijul Fan atau tangga orang-orang yang sangat dahaga untuk naik kepada hakikat-hakikat pengenalan. Ketika Tok Gajah, Mak Kilau, Tok Janggut berundur dari serangan Inggris, mereka telah pergi kepada Tok Paluh untuk perlindungan. Tok Paluh dengan hati yang lapang menerima mereka, malah beliau melayan mereka dengan baik sekali. Inilah makam Tok Gajah yang terletak di Kuala Berang, Ulu Terengganu. Tok Paluh amat menghormati pejuang-pejuang Islam yang menentang penjajah ketika itu. Tok Paluh pernah berkata bahawa menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam untuk melindungi dan membantu mereka yang berjuang untuk pembebasan diri dari penjajahan dan kekejaman. Pejuang-pejuang ini telah mengambil kesempatan untuk belajar dari Tok Paluh ketika berada di Terengganu. Terengganu ketika itu bukan sahaja menjadi tempat perlindungan bagi pejuang dari tanah Melayu, malah dari luar negara. Di antaranya dari Jambi, Indonesia yang ketika itu sedang menentang Belanda. Pejuang-pejuang ini dididik dengan kerohanian yang tinggi pada peringkat pertama. Dan kemudian di peringkat kedua, mereka diajar jihad terhadap kemungkaran kaum penjajah. Ilmu agama dan dunia yang terdapat di Terengganu ketika itu bukan saja datang dari Tok Paluh, tetapi juga dibantu dengan kehadiran ulama dan tokoh negeri seperti Haji Wan Abdullah, yakni Tuk Syekh Duyung, Haji Wan Muhammad Abdullah, Haji Abdul Latif Losong dan ramai lagi. Peranan Sultan Zainal Abidin juga tidak boleh dilupakan kerana kesedaran baginda telah membantu menyemarak perkembangan dan pengukuhan urusan rohaniah di Terengganu. Paling ramai murid Tok Paluh datang dari negeri Pahang yang ketika itu hebat berperang menentang Inggris. Tok Paluh juga mengamal tarikat Naqsbandiah yang disusun oleh Syekh Bahauddin yang susur galurnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tok Paluh telah meninggalkan ilmu dan semangatnya kepada anak-anaknya seperti Said Abu Bakar atau Tokku Tuan Embong, Said Akil atau Engku Sriwijaya, dan Said Sagaf atau Engku Kelana. Kesemua mereka diakui ulama. Tok Paluh juga telah memperkenalkan sistem kepolisian di Paluh yang dipanggil budak raja. Kecekapan mereka ini telah menyebabkan maksiat dan jenayah tidak boleh berkembang biak di sini.
dalam kesibukannya mengajar dan mentadbir negeri, Tok Kepaloh masih mampu berkeluar malam, menyamar bagi memastikan kebajikan dan keselamatan rakyat di bawah pentadbirannya terjamin. Tok Kepaloh juga mempunyai kuasa untuk mengadili segala macam kes yang dibawa kepadanya. Kuasa ini telah diberi kepadanya oleh Sultan. Beliau adalah seorang hakim yang adil dan bijak. Manakala tugasnya sebagai Syekhul Ulama telah membolehkannya untuk bertukar-tukar fikiran dengan ulama-ulama lain. Baginda Sultan Zainal Abidin III amat mempercayai dan mengasihi Tok Kepaloh yang sudah dianggap sebagai ayahanda baginda. Baginda telah menyerahkan Tengku Sulaiman kepada Tok Kepaloh agar dididik seperti anaknya sendiri. Sultan Sulaiman telah menaiki takhta pada tahun 1920. Pada 1 Zulhijjah 1336 Hijriah bersamaan dengan 1917 Masihi, Tok Kepaloh atau nama penuhnya Said Abdul Rahman bin Said Muhammad Al-Idrus telah menemui Maha Penciptanya. Ketika meninggal dunia, Tok Kepaloh berusia 100 tahun. Manakala setahun kemudian, Sultan Zainal Abidin III pula mangkat. Perjuangan Tok Kepaloh adalah demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzan. Sesungguhnya para wali Allah itu, mereka itu tidak takut dan berduka cita. Sadaqallahul azim.